Assalamualaikum, nama saya Puteri Nur Amiratul Zaman binti Kamal Zaman dan nombor matrik saya ialah 3212009461. Dan hari ini saya akan menceritakan tajuk yang kami pilih iaitu Sejarah dan Kita yang mengenai sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Okey, poin yang pertama adalah antara pentadbiran yang terbaik. Poin yang kedua ialah negeri Melaka pertama yang mempunyai perlembagaan, dan yang ketiga dengan adanya undang-undang sebegini bermaksud ada sistem yang menjaminkan keselamatan. Dan yang keempat adalah menetapkan prinsip bagi sesebuah negeri tersebut, jadi tidak boleh memerintah sesuka hati mereka sahaja. Okey, faktor kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka pada zaman dulu adalah kelemahan sistem pemerintahan Melaka. Yang kedua, kelemahan pemerintah Melaka pada ketika itu. Dan yang ketiga, kurangnya semangat perpaduan di antara rakyat. Dan pada zaman kini pula ialah, yang poin yang pertama ialah tiada lagi sikap hidup yang berpuak-puak. Masyarakat kini juga hidup dalam bersatu padu. Poin yang ketiga ialah rakyat membentuk perpaduan antara kaum dalam membangunkan ekonomi negara yang pelbagai. Dan poin yang terakhir sekali ialah kestabilan politik yang semakin kukuh. Perbezaan politik dahulu dan sekarang. Pada zaman dahulu, ketidaktentuan politik yang berlaku telah menjadi huru-hara apabila langkah yang diambil tidak mendatangkan hasil pada negara maupun rakyat. Seterusnya, kehidupan masyarakat dulu yang suka hidup berpuak-puak dan dalam satu kelompok sahaja. Tidak lupa juga perbalahan yang sering berlaku dalam kalangan pembesar dan rakyat yang tidak bersatu padu telah menjadikan negara kucar-kacir akibat ketidakkesepakatan antara masyarakat maupun dalam kalangan pembesar. Manakala zaman kini, dapat dilihat politik kini terdapat gejala rasuah yang semakin berleluasa, telah mendatangkan banyak kemusnahan dan mewujudkan kesan negatif yang telah menyebabkan lumpuhnya ekonomi negara. Seterusnya, pertukaran kementerian sebelum 5 tahun. Ini dapat dilihat ketika susulan politik 2020 yang telah merubah lanskap secara keseluruhannya. Kabinet Malaysia 2020 pertama dibentuk melalui pertukaran kerajaan tanpa perlu melalui pilihan raya dan mandat. Tambahan lagi, pada tahun 2021 setelah kabinet tersebut dibubarkan dan terwujudnya sekali lagi kabinet baru, iaitu Perdana Menteri kita sekarang, Datuk Seri Ismail Sabri, yang tercatat sebagai kabinet kedua yang wujud tanpa perlu melalui pilihan raya dan mandat rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhafizah binti Azman, nombor matrik 3212008151. Hari ini saya akan membentangkan tentang sistem pemerintahan. Pada zaman dahulu, dengan berasaskan sistem kesultanan, pemerintahan Melaka mengekalkan tradisi pentadbiran Melayu, di mana para pembesar menjadi pentadbir atau wazir-wazir dengan portfolio khusus. Pada asasnya, sistem ini berasaskan pentadbiran kerajaan Melayu di Palembang dan Singapura sebelum sistem Islam diterapkan. Pentadbiran utama ialah orang besar 4 yang terdiri dari bendahara, penghulu, bendahari, temenggung dan laksmana. Sistem pentadbiran negara pada zaman kini pula terdiri daripada 3 bahagian, iaitu peringkat negeri, peringkat kerajaan pusat dan peringkat tempatan. Kuasa dibahagikan kepada sebuah kerajaan pusat dengan 13 buah kerajaan negeri. Ketiga-tiga peringkat kerajaan mempunyai kuasa seperti yang termaktub dalam perlembagaan dan beberapa akta parlimen. Akibat atau kesan berlakunya masalah politik. Berlakunya perselisih faham antara rakyat dengan ketua politik yang boleh mengakibatkan nama negara buruk. Ekonomi yang terjejas disebabkan tenaga pekerja yang berkurang dalam sektor perniagaan. Faktor keselamatan rakyat tidak terjamin kerana mempunyai ketua politik yang tidak meniti beratkan tentang masalah rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farah Anissa binti Muhammad Faizal. Jadi hari ini saya nak ajak rakan-rakan saya sekalian untuk mengetahui kepentingan sejarah. Sejarah sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Menurut Joseph Tayana, iaitu ahli sejarah dunia, pernah berkata, seorang yang melupakan sejarah pasti akan mengulanginya. Apa itu sejarah? Sejarah ialah peristiwa yang pernah berlaku pada masa lalu.
Jadi, apakah kepentingan kita mempelajari sejarah? Yang pertama, memupuk semangat patriotik. Perasaan ini timbul apabila kita mempelajari sejarah tanah air dan dengan itu akan lahir rasa bangga terhadap negara dan bangsa. Tanpa semangat ini, maruah negara kita akan tercalar. Yang kedua, mempelajari kesilapan pada masa dahulu. Dengan belajar sejarah, sesuatu peristiwa, kita akan mengambil iktibar dan tidak akan mengulangi kesilapan masa lalu. Sejarah boleh menjadikan panduan dan iktibar untuk memperbaiki kesilapan pada masa lalu bagi memboleh kita mencipta kejayaan pada masa sekarang. Dan yang terakhir, menghargai budaya dan warisan negara. Sejarah telah mencerita pada kita bagaimana negara kita mendapatkan sebuah kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Sejarah membantu kita menghargai dan memelihara kemerdekaan dan kedaulatan negara. Jadi, rakan-rakan semua jelas betapa pentingnya pengetahuan sejarah kepada kita semua. Tanpa pengetahuan sejarah terutama mengenai pembentukan negara akan melahirkan warga negara tanpa jati diri. Oleh itu, marilah kita menjadi warga negara yang celik sejarah demi kemajuan diri dan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Pol binti Nazuddin Pol Abdullah. Nombor matrik 3212013221. Secara keseluruhan, dapat dijelaskan bahawa zaman Kesultanan Melayu Melaka menjadi titik tolak yang penting dalam lipatan sejarah di Malaysia. Titik tolak ini bermulanya era perkembangan pendidikan kerana kemasyhuran Melaka sebagai sebuah institusi pendidikan awal pada masa itu. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya menghargai apa yang telah diusahakan oleh pemimpin pada era Kesultanan Melayu Melaka yang telah membawa kita ke zaman kegemilangan tersebut.